Saudara, lintas langsung yang kedua kita ke Sarawak. Antara fokus dari Bumi Kenyalang hari ini ialah mengenai komitmen kerajaan negeri terhadap pelancongan bertanggungjawab bagi memacu industri pelancongan. Untuk itu, kita terus saja bersama Vanessa Marin di sana. Silakan, Vi. Ya, Atika, persidangan antarabangsa Responsible Tourism and Hospitality ICRTH merupakan satu langkah ke hadapan yang penting bagi Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan dan pihak berkepentingan pelancongan di Sarawak untuk merealisasikan objektif pelancongan bertanggungjawab secara mampan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu ia merupakan hasrat kerajaan negeri untuk menyertai komuniti pelancongan global dalam menyokong matlamat pembangunan mapan dalam konteks tempatan. Jelasnya ia adalah satu acara yang menghimpunkan pihak berkepentingan pelancongan dan hospitality bersama berkongsi idea dan sumber bagi meningkatkan hubungan dan kerjasama serta memacu industri pelancongan masa hadapan. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dalam majlis perasmian persidangan antarabangsa Responsible Tourism and Hospitality ICRTH edisi kedua di Kuching. Katanya ia adalah bukti kesedaran dan komitmen kerajaan negeri terhadap pelancongan bertanggungjawab dan keperluan untuk mengambil tindakan kolektif bagi sektor pelancongan untuk generasi akan datang. Kira-kira 150 penceramah dari 30 negara terlibat dalam persidangan 3 hari tersebut yang membentangkan pelbagai topik berkaitan pelancongan bertanggungjawab seperti ekopelancongan, pelancongan pintar, pelancongan gastronomi, pendidikan pelancongan, pemerkasaan wanita dalam pelancongan, kepimpinan belia dalam pelancongan dan pelancongan acara. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hibni telah melakukan kunjungan hormat ke atas Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Mansur Othman di Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA Putrajaya baru-baru ini. Kunjungan hormat bertujuan membincangkan mengenai pengurusan alam sekitar di peringkat Persekutuan dan Sarawak serta kerjasama strategik antara kedua-dua kementerian. Menurut kenyataan media Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, perbincangan turut meliputi pelbagai inisiatif dan maklumat berkaitan pengurusan alam sekitar di Sarawak. Ini termasuk isu perubahan iklim, ekonomi kitaran, pasaran karbon dan tenaga yang boleh diperbaharui, khususnya kuasa hidro, hidrogen dan solar. Selain itu, pelaksanaan pemberian kuasa penuh berkenaan alam sekitar di Sarawak secara berfasa juga turut dibincangkan. Kunjungan hormat tersebut turut dihadiri Setiausaha Bahagian Pengurusan Alam Sekitar KASA, Jamalullah Abu Bakar dan pegawai dari Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak. Dr. Hazlan dan rombongan turut dibawa melawat Pusat Data Alam Sekitar di Jabatan Alam Sekitar Wisma Sumber Asli. Beliau telah diberi taklimat berkenaan pengoperasian dan pemantauan udara, sungai, merin, air serta tanah oleh pegawai daripada JAS. Bantuan kewangan sekali bayar RM500 daripada Kerajaan Sarawak kepada penambang berdaftar dengan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak telah memberi manfaat dan meringankan beban golongan itu. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, bantuan tersebut merupakan salah satu inisiatif kerajaan negeri di bawah bantuan khas Sarawak Kusayang 8.0 ketika tempoh Pelan Pemulihan Negara. Datuk Seri Lee menjelaskan Sarawak telah membelanjakan sejumlah RM99,500 bantuan keuangan tersebut kepada 199 penambang di negeri ini. Kita daripada Kementerian Pengangkutan Sarawak dan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak ingin menyampaikan BKSS 8.0 iaitu kepada para penambang yang beroperasi di sini seramai 12 orang. Dan selain daripada itu, kita juga ingin meningkatkan para pengendali ataupun pengusaha bot-bot penambang supaya sentiasa memberi keutamaan kepada keselamatan para penumpang. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan bantuan BKSS 8.0 kepada 12 penerima di Pejabat Lembaga Sungai-Sungai Sarawak di Bintulu. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Lee turut menyampaikan jaket keselamatan kepada 12 pengusaha penambang di bahagian itu. Langkah Kerajaan Sarawak memperkenal bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 9.0 mendapat reaksi positif khususnya daripada pemaju tempatan.
Bagi Presiden Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Sarawak Sheda, Agustin C.H. Wong, dengan pengenalan langkah itu sedikit sebanyak dapat mengurangkan tekanan berikutan kenaikan kos bahan binaan yang mendadak. Dengan adanya BKSS 9.0 itu, diharap dapat membantu kontraktor meneruskan projek yang sedang berjalan dan mengurangkan jumlah projek sakit di Sarawak. Shida juga berharap Sarawak dapat mengadakan dialog bersama sektor swasta lain yang tidak menerima kesan daripada BKSS 9.0 tersebut. Beliau menyatakan perkara itu dalam satu kenyataan media di Kuching. Sementara itu, bagi Alex Yong yang juga seorang kontraktor tempatan yang dihubungi pemberita, beliau berharap inisiatif yang diperkenalkan Kerajaan Sarawak dapat dilaksanakan secara telus oleh agensi kerajaan negeri. Beliau khawatir bantuan sedemikian tidak diterima kontraktor dan pemaju sepertinya jika agensi kerajaan seperti pihak berkuasa tempatan PBT tidak melaksanakan arahan terbaru itu seperti pelanjutan tempoh projek. Oleh itu, beliau berharap BKSS 9.0 dapat dilaksanakan secara tuntas dan memberi implikasi yang menyeluruh. Penduduk Sarawak terutama di Bekenu diseru terus memerdekakan diri daripada perkara negatif yang disebarkan melalui media sosial dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Timbalan Menteri Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozi Yunus menegaskan masyarakat perlu bijak menilai sebarang maklumat menerusi platform media sosial. Datuk Rozi Yunus juga mengingatkan agar setiap lapisan masyarakat tidak kira latar belakang agama dan kaum terus mengekalkan keharmonian dan perpaduan sedia ada. Beliau berucap pada program lawatan perhiasan tamu sempena sambutan Hari Kebangsaan 2022 di Kampung Peliau, Bekenu Miri. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bekenu turut memuji usaha penduduk Kampung Peliau yang sentiasa menganjurkan aktiviti di pantai kampung bagi merancakkan sosioekonomi penduduk termasuk menjual hasil tani dan hasil laut mereka. Pada program itu, beliau mengumumkan geran kerajaan sebanyak RM10,000 kepada jawatankuasa tamu Kampung Peliau bagi melaksanakan aktiviti bagi meraihkan Hari Kebangsaan. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vanessa untuk perkembangan di Sarawak. Menyusul selepas ini kita ke negeri di Bawah Bayu. Jangan ke mana-mana.